Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang dimuliakan pengurusi jawatan kuasa surau, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan perbincangan kita tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak mulia, insya-Allah. Pada malam ini kita akan teruskan ini kita dengan hadis yang ketiga pada halaman 5. Okey. Hadis ini berjudul pemaaf, sifat pemaaf. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعربي فجابده بردائه جبدة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Hadis diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Bukhari dan Muslim, menyatakan di sini muttafaqun alaih. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, okey. Yang kelima. Okey. Hadis yang kelima berjudul bakti terhadap ibu bapa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah. Jadi maksudnya menjadi hina, kemudian menjadi hina pula, kemudian menjadi hina pula, yakni hina di atas kehinaan, bagi seseorang yang sempat menemui seorang daripada kedua-dua ibu bapanya atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, lalu ia tidak dapat berbuat bakti kepada mereka, ia akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Keterangan hadis ini, berbakti kepada ibu bapa adalah antara perkara yang sangat dituntut dalam agama. Justru Allah Ta'ala dalam firman-Nya antaranya dalam surah Al-Isra ayat 23 ini dinyatakan kedudukan untuk kita taat dan berbakti kepada ibu bapa ini diletakkan yang kedua setelah perintah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-3 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya adalah Allah telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada kedua-dua ibu bapa. Jadi lihat di sini ya, dalam ayat ini setelah dinyatakan dengan jelas elemen ataupun foundation akidah mentauhidkan Allah, selepas itu dinyatakan perintah ataupun suruhan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Okay. Jadi di sini kita melihat dari sudut dilalah ataupun penjelasan dalil ini menunjukkan sangat utama kedudukan untuk kita berbakti kepada ibu bapa. Oleh sebab yang demikian, bakti kepada kedua bapa adalah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah dalam masyarakat Islam, dan perkara ini boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat dalam Islam dan masyarakat yang masih belum lagi hilang
nilai kemanusiaan yang murni. Maksud kata orang Islam pun boleh faham benda ini, dan orang-orang yang bukan Islam pun memahami benda ini. Mungkinlah kalau ada di sebahagian warga barat yang mungkin terhagis sedikit-sedikit, tetapi kita boleh katakan secara umumnya kedudukan ibu bapa ni insya-Allah dimuliakan, melainkan mereka yang telah meruntuh sistem nilai. Kita semua maklum bahawa ibu bapa telah banyak bersusah payah dalam memelihara anak, ya, daripada mengandungkan, melahirkan anak, membesarkan anak, ya, sehingga menjadi besar, ya. Rasanya tidak baik kita bilang berapa banyak kesusahan yang telah dialami untuk mereka berkorban dan memelihara anak, di samping banyak belanja yang perlu dikeluarkan. Maka oleh sebab yang demikian wajar untuk kita mengenang jasa kedua bapa kita. Okey. Anak yang soleh selalu berbakti terhadap kedua ibu bapanya ketika masih hidup dan selalu berdoa kepada mereka bila mereka telah mati. Ibu bapa adalah anak kunci syurga, maka hendaklah kita jaga anak kunci itu dan jangan sampai kita sia-siakan. Okey, muslimin dan muslimat sekalian, maka daripada hadis ini antara intipati utama yang kita lihat ialah bagaimana Nabi menunjukkan, memberikan gambaran betapa hinanya seseorang itu jikalau mereka ini berpeluang untuk sempat bersama dengan ibu bapa yang telah tua, namun diabaikan peluang tersebut, ya. Kerana mengikut ajaran dalam Islam, insya-Allah, pahala dan ganjaran yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang berbakti kepada ibu bapa. Ya, benda ni memang orang kata apa, easier said than done lah, kan. Namun kita memohon agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perkara yang demikian. Baik, dalam hadis yang lain, mafhum hadis menyebutkan di akhirat nanti bagaimana ibu dan ayah ini mereka rasa terkejut. Kenapa darjat dia di akhirat nanti sangat tinggi. Maka setelah dimaklumkan rupanya inilah hasil daripada doa yang didoakan oleh anak-anak mereka. Maka daripada situ, marilah kita daripada sekarang ni kita sentiasa mendoakan kepada ibu bapa kita. Okey, apa lafaz yang boleh kita doakan dalam doa kita? Antaranya ialah Allahumma ghfirli waliwalidayya, boleh, waliwalidayya itu bermaksud kepada kedua-dua ibu bapa saya. Okey, kalau guna waliwalidina itu di plural word dan bermaksud kepada semua ibu bapa kami. Maksud kata merangkumi datuk nenek moyang kita sekali. Jadi kalau nak guna lafaz tu pun boleh juga. Allahumma ghfirli waliwalidina, maksud kata kita merangkumi mak ayah kita, tok puan kita, tok nenek kita dan seluruhnya, sebab dia guna perkataan jama' pluralnya. Okey, baik. Kita lihat dalam Al-Quran, dinyatakan doa-doa yang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan doa yang boleh dilafazkan, yang kita boleh pohonkan kepada Allah Ta'ala untuk memohon ampunan kepada dosa ibu bapa kita. Okey, antaranya dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-41 yang berbunyi Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Okay. Ayat ini berbunyi, wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Okay. Jadi di sini dia menggunakan lafaz waliwalidayya, bermaksud kepada kedua-dua ibu bapaku, dan walil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Baik, dalam surah yang seterusnya, yakni dalam surah Al-Isra ayat surah yang ke-17 ayat yang ke-24, bagaimanakah lafaz doa tersebut? Okey, dia dimulakan dengan perintah Allah Ta'ala untuk kita bersikap dengan baik kepada ibu bapa, ya. Ayat ini bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wakhfid lahumma janahadh-dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, maksud ayat ini, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya dengan memelihara dan mendidikku semasa kecil lagi, ya. Dan pada bahagian awal ayat tersebut, ya, maksudnya ialah be humble with them out of mercy, ya. Wakhfid lahuma janahadh-dhilli minar rahmah. Bagaimana sikap kita, kita
behave terhadap kedua-dua ibu bapa kita. Baik. Jadi maka itulah kita katakan ikatan kita dengan mak ayah kita. Mak ayah kita itu adalah ikatan dari sudut ibu bapa secara biologi, ibu bapa secara nasab, ibu bapa secara ikatan darah. Hal yang sama juga ikatan yang kuat ialah ikatan dengan guru-guru roh kita. Itu mereka itu adalah ibu bapa kita dari sudut roh kita. Kita mengenal Allah Ta'ala ya. Maka kita niatkan juga doa itu kepada para guru-guru kita yang telah banyak berkhidmat dan mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik. Okey, itu yang pertama. Ialah kalau kita ada kesempatan dapat berkhidmat kepada ibu bapa kita, maka kita laksanakan ya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala berikan kekuatan, kelapangan, kemudahan ya. Kelapangan jiwa. Sebab kita duk dengar banyak-banyak cerita kan, sama ada yang dimuatkan dalam berbagai media ataupun kita perhatikan dalam kehidupan seharian. Bagaimana sebahagian keluarga mereka diuji dengan ibu bapa yang dah berusia dan uzur. Maka di situ banyak dia punya dimensi ujian. Saya pernah ternampak suatu lukisan macam kartun lah, dia buat dua situasi. Yang situasi yang atas tu tolak stroller tolak kursi roda pergi ke hospital untuk bawa rawatan. Yang tu seorang saja. Yang dekat bawah tu nak menuju ke pejabat tanah tu penuh. Semua bakal ikut. Jadi komik apa kata ni mendalam maksud dia kan. Maksud kata bila nak berkhidmat yang susah ni tak ramai yang boleh buat. Tapi bila nak cari habuan pusaka ni ramai yang duk pergi. Okay. Jadi benda ni saya pun takut nak sebut malam ni. Tapi atas sebab ilmu kan kita sebut sama-sama, takut orang kata apa, easier said than done kan. Kita mohon Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita bantu. Okay, itu untuk mereka yang masih lagi ibu bapa dalam hayat, masih lagi hidup kan. Okay, kita khidmat dalam bentuk-bentuk yang kita mampu. Okey. Dan kalau yang dah tak ada, apa lagi kita boleh buat? Antaranya kita boleh teruskan sedekah dengan tujuan niatkan kepada mereka. Okey. Okay, di sini saya ada satu rujukan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya. Mari kita lihat ya. Okay, hadis ni bermaksud daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ibunya meninggal dunia ketika ia tiada. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada ketika matinya. Apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Lalu Sa'ad berkata, "Saksikanlah bahawa kebunku yang banyak buahnya itu aku sedekahkan dan pahalanya untuk ibuku." Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di sini menjadi panduan kepada kita. Ini antara benda yang boleh kita buat lagi untuk mak ayah kita yang dah pulang ke rahmatullahi ta'ala. Di samping kita berdoa kepada mereka selepas kita salat, tak putus-putus kita berdoa untuk mereka. Dan pada masa yang sama juga kita bersedekah dan dengan diniatkan pahalanya itu untuk mereka. Sebab memang ada dalil yang dinyatakan dalam hadis ini dan Nabi menyetujuinya. Boleh dilakukan ya, sedekah yang dengan tujuan pahalanya kepada ibu bapa kita. Bersedekah untuk mereka walaupun selepas ketiadaan mereka ya. Dan hadis ini yang seterusnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Okey. Situasi yang sama juga ya. Yang dinyatakan oleh sahabat Nabi Sa'ad yang tadi itu kan. Inna ummi matat wa lam tusi fa atasaddaqu anha. Qala na'am. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Maka jawab Nabi boleh. Okey. Itu yang kedua, kita bersedekah ya. Yang pertama tadi kita teruskan berdoa kepada mereka. Yang kedua kita bersedekah. Yang ketiga lagi ialah kita menyambungkan silaturahim dengan kawan-kawan baik mereka lah. Okey, itu adalah antara tiga yang boleh kita laksanakan. Okey, baik. Yang doa ni pun satu lagi lah yang sebelum ni kita ada sebutkan, bagaimana setelah meninggalnya seseorang anak Adam ni, manusia ni, amalan dia dah putus dah. Lah ni kita hidup, bolehlah kita duduk semayang apa semua kan. Kita mai ke masjid, mai ke surau, kita baca Al-Quran.
ya. Kita puasa, tapi bila kita mati nanti, segala peluang tu dah terputus dah. Dah tak boleh dah nak datang ke surau, nak datang baca Al-Quran ke, nak datang majlis ilmu, semua tu dah terputus. Namun masih lagi ada 3 saluran yang Nabi menyebutkan, masih lagi pahala tu boleh berterusan flow in, masuk dalam akaun kita. Yang pertama, doa anak yang soleh, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok tersebut. Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat tak semestinya secara spesifik ilmu-ilmu syariah sahaja. Memang tidak dinafikan ilmu syariah itu ilmu yang bermanfaat, namun ilmu-ilmu yang lain tu kita ajarkan juga. Contohnya apa dia? Guru memandu kan, dia ajar bawa kereta kan, bukan sekadar nak dapatkan lesen di BJ sahaja, tetapi dia ajar cara memandu dengan akhlak yang elok, kan, utamakan keselamatan. Jadi bila ilmu tu diajarkan, ilmu yang bermanfaat itu diajarkan, maka insya-Allah pahala tu akan masuk lagi. Okey. Dan kita mungkin we are not so knowledgeable, maka apa ikhtiar yang kita buat ialah kita menyumbang saham kepada proses keilmuan tersebut. Kita bagi sumbangan wakaf kepada institusi pengajian dan seumpamanya. Mudah-mudahan dengan niat, saya ni dah tak pandai sangat dalam bab ilmu, tapi saya nak dapatkan juga portion of the pahala tu dengan kita memberikan sumbangan kepada institusi pengajian. Okay, baik. Dan yang ketiga ialah sadaqatun jariyatun. Lihat di sini ya, bagaimana Nabi menyebutkan sadaqatun jariyatun. Dia ada na'at ataupun sifat selepas sedekah tu describekan sedekah yang berjalan, jariyah. Jadi antaranya huraian oleh Imam An-Nawawi menyebutkan sedekah jariyah ini merujuk kepada wakaf. Wakaf kan, yang mana wakaf ni insya-Allah sekarang ni dah makin mudah untuk kita laksanakan, antaranya melalui platform Wakaf Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor, yang mana bila kita buat sumbangan wakaf tersebut, nanti dari sudut LHDN tu kita boleh nyatakan untuk pelepasan cukai. Jadi itulah ya. Dan antara best practice yang boleh saya kongsikan juga, kita mulakan beramal ni sekarang. Jangan duk imajinasi macam mungkin dalam 5 tahun lagi, bila dah simpanan dah accumulate dalam account bank kan, tak. Kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Contohnya, saya beri contoh kan, RM1 yang disedekahkan oleh orang miskin ni boleh menyaingi 100,000 yang disedekahkan oleh jutawan. Kita tengok portion dia kan, mungkin jutawan tu dia sedekah 100,000, tetapi kekayaan yang dia tu berbilion-bilion, mungkin jadi less than 1%. Tetapi orang yang miskin ni dia dapat sikit sangat, tapi portion itu yang dia dah sedekahkan tu mungkin dah equates to 10% daripada apa yang dia dapat. Okay, jadi itu antara kita nak pujuk diri kita mulakan ibadah ni daripada sekarang, daripada awal. Contohnya dalam perbahasan yang lain kan, ustaz-ustaz kita beritahu, bila Allah Ta'ala dah bagi ilham tu, kita kena respon segera. Jangan duk simpan. Benda baik ni jangan duk simpan lama-lama. Benda jahat kita tangguh dulu, tangguh. Tapi benda baik ni kita respon dengan segera. Contohnya, tiba-tiba hari tu rasa macam teringin sangat nak sedekah, maka segera kan buka banking apps dalam telefon kita ni, dan terus sampaikan sedekah tersebut dengan segera. Mulakan dengan sikit pun tak apa, tak banyak pun tak apa. Yang penting kita ikhlas, ada kualiti, kita rasa nikmat, dan kita merahsiakan amalan tersebut, maka insya-Allah. Okey, baik. Itu dia sedekah jariyah, amalan yang tidak akan terputus. Okey, baik. Insya-Allah kita boleh masuk ke hadis yang ke-6. Hadis yang berjudul Sabar bila susah, syukur bila senang. An Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Arti hadis ini daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, maka bersyukur itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan musibah, maka ia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Keterangan bagi hadis ini, kita baca dahulu keterangan yang dituliskan oleh muallif, musannif. Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya, walaupun dia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Hidupnya terlalu senang, hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah. Ia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Okey, saya berhenti kat situ, saya nak cuba huraikan dulu. Okey, jadi ini adalah orang kata apa, suatu benda yang Allah Ta'ala gunakan kepada orang-orang yang beriman. Dalam ungkapan yang lain disebutkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini menjadi penjara bagi orang yang beriman. Okey. Jadi orang yang beriman ni mereka dikurniakan Jannatul Ma'rifah kan dalam, kalau tidak salah dalam surah Ar-Rahman kan disebutkan ada, atau pada surah yang lain disebutkan tentang jannatan kan, dua syurga kan. Jadi sebahagian sarjana cuba memahami dua syurga yang dimaksudkan itu ialah syurga yang pertama, syurga yang pastinya di akhirat nanti, dan syurga yang kedua ni ialah syurga ma'rifah. Dia dah mendapat diri dia tu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dilihat di sini dalam hadis ini digunakan ungkapan al-mu'min, al-mu'min. Jadi beza daripada al-muslim. Al-muslim tu lebih umum, al-mu'min ni lebih spesifik, yang mana didasari dengan keimanan, yakin kepada Allah taala. Okey. Jadi hidup ni terpaksa berhadapan dengan macam-macam ujian. Kan? Apa nama? Okey, dalam kalangan orang-orang soleh sebelum ini, apa bentuk ujian yang mereka lebih suka? Mereka lebih selesa kalau diuji dengan kesulitan berbanding dengan kesenangan. Macam mana kita nak faham benda ni? Okey, bila ujian yang kesulitan ini, dorongan untuk kita kembali kepada Allah tu lebih kuat. Pasal tak benda ni? Bila kita sakit umpamanya kan, waktu tu dah berasa seronok nak istighfar kepada Tuhan kan. Bila kita senang sihat ni, kita ada banyak muar-muar kan, kita tak berapa nak ingat Tuhan. Bila kita sakit ni, lagi kuat dorongan kita nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang lebih digemari, yang lebih selesa bagi orang-orang soleh sebelum kita ni. Okey, nak dibandingkan dengan ujian kesenangan. Bila senang sangat pun menjadi ujian juga. Contohnya apa dia? Bila harta banyak sangat, masa dia banyak digunakan untuk menguruskan harta. Jadi dia rasa kurang rasa kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Mungkin orang yang kehidupannya, bukan kita nak kata dia ni terlalu fakir, sebab fakir ni pun dia ada perbezaan antara fakir dengan miskin. Mungkin saya boleh sebutkan di sini. Bila kita nak mentarifkan fakir dengan miskin, apa beza dia? Fakir ni, okey, contohnya dalam hari ini kan, dalam hari ini, sehari ini kalau nak kata nak cukup makan tu berapa? Sehari dah, paling basic needs berapa kita boleh katakan. Kalau bayaran kafarah tu kan, bagi makan kepada 10 orang miskin, kalau di zakat selama ni, kalau satu orang makan tu RM10, dia punya base rate dia lah. Okay, kita boleh katakan RM10 lah. Kita nak buat satu perumpamaan sekarang ni. Okay, jadi paling basic RM10. Fakir ni macam mana? Fakir ni dia separuh daripada tu pun dia tak mampu nak dapat. Dia boleh dapat dalam RM5, RM4, RM3 dan ke bawah. Manakala kalau orang miskin ni pula, dia boleh dapat lebih daripada separuh, tapi dia tak boleh dapat penuh lagi. Dia mungkin dapat 6, 7, 9 sampai 10 lah. Kalau orang yang senang, dia boleh dapat 10, 20, 30. Okey. Jadi fakir ni kita boleh katakan level yang sangat mendesak lah yang mendesak kan, nak dibandingkan dengan miskin. Okey. Saya nak bawakan perbincangan ni tadi. Mungkin ada seseorang itu hidup dia ni bukanlah terlalu merana lah. Orang kata insya-Allah keperluan asas tu Allah Taala dah bagi kepada dia.
Mungkin ada beberapa kesulitan lagi tu. Daripada fasa-fasa ujian kesusahan itu, sepanjang dia melalui proses tu, Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuatan untuk sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dengan musibah-musibah yang dia hadapi, dia ada kekuatan untuk bangun malam berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon Allah Ta'ala bantu. Tapi orang yang kaya ni pula macam mana? Duk sibuk tukar telefon, duk sibuk melancong pergi sana pergi sini. Okey. Kemudian apa lagi? Zaman dah ni zaman kalau generasi bawah-bawah kita ataupun mungkin saya juga, mereka duk sibuk dengan konten media sosial kan. Jadi mereka duk sibuk dengan benda-benda tu. Jadi kurangnya dia dimension ataupun platform untuk dia dekat dengan Tuhan. Boleh jadi juga harta kekayaan terlalu banyak, dia punya attention dia tu hanya difikirkan untuk fikir macam mana nak jaga harta ni. Maka dia punya fokus dia tu risau kalau miskin nanti macam mana. Jadi itu nak dinyatakan nanti ya. Okey, kemudian dan seperti mana yang saya sebut, yang kita bincangkan sebelum ini juga, apa yang berlaku pada kita orang yang beriman ni, kita lihat dua benda sahaja. Yang pertama apa dia? Itu menjadi peluang Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dan satu lagi apa dia? Menaikkan darjat kita di akhirat nanti. Okey, baik. Kita teruskan dalam keterangan ini. Namun mereka tidak akan menjumpainya kalau bukan dengan iman. Kepuasan hidup ini, keterangan jiwa ini hanya dinamati oleh orang-orang yang benar beriman. Okey, di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan ya. Mereka menggunakan nikmat itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya pernah terjumpalah interaksi dengan salah seorang kenalan saya ni. Bagaimana dia ni cara pandang dia kepada kehidupan ni sangat positif. Dia jenis orang yang tak berkira, dan dia bagi dia kata sebahagian rezeki yang dia dapat tu sebenarnya ada bahagian untuk orang lain juga, untuk dia bantu. Maksud kata dia bukannya jenis orang yang nak simpan kepada diri dia sahaja ya. Okey. Kita teruskan ya, dalam di sini dalam keterangan yang diberikan oleh penulis, beliau menyatakan ya, okey, orang beriman ni dalam kalau dia diuji dengan kesenangan, dia akan gunakan nikmat tersebut untuk mencari redha Allah Taala. Dia gunakan benda itu untuk tolong diri sendiri dan juga orang lain. Dengan contoh sedekah, pertolongan ya. Kalau dia berada dalam kemiskinan pula, dia akan sabar dan akan dia menerima takdir Allah Ta'ala itu dengan hati yang lapang dan dada yang luas. Dia memahami bahawa dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan, dan akhirat itu adalah tempat kebahagiaan yang sebenar. Okey, dalam perbincangan ilmu kerohanian, dalam kita membincangkan ilmu akhlak juga, ada konsep yang kita katakan konsep sabar dengan syukur. Dua ni insya-Allah perlu diseimbangkan lah, sebagaimana konsep khauf dengan ar-raja. Okey, sabar dan syukur ni insya-Allah kita mohon Allah Taala bantu kita untuk kita seimbangkan. Okey, bila kita senang kita syukur, dan bila kita sabar, bila kita susah kita sabar. Dan kita akan menggunakan kesemua takdir-takdir yang Allah Taala tuliskan kepada kita itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam hadis yang lain disebutkan apa jua bentuk kesusahan, kita rasa risau, sedih, hatta masa kita ikat tali kasut terputus pun, itu menjadi peluang untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan contoh yang lain juga dalam kalangan orang-orang yang hanya ibadah kan, kalau hari yang mereka diuji dengan contohnya rezeki kurang, maka digunakan peluang itu untuk berpuasa kan, berpuasa sunat. Puasa sunat ni dia tidak disyaratkan kena niat sebelum waktu fajar kan, sebelum subuh kan. Maka ini sekadar awareness lah. Mungkin kita macam mana kalau lah apa-apa terjadi kan hari tu kan, kita nampak macam ada peluang untuk puasa sunat, maka boleh lagi, dengan syarat bila dah azan subuh tu jangan dah minum lah kan. Mungkin ada hari tu kita nampak ada peluang untuk berpuasa sunat, maka boleh lagi kita berpuasa sunat walaupun dah azan subuh, dengan syarat belum kita buat benda-benda yang membatalkan puasa lah. Okey. Okey, saya nak kaitkan juga dengan hadis ini, bagaimana orang yang beriman ni apa jua keadaan dia akan gunakan peluang tu untuk mencari redha Allah Taala. Okey, contohnya
almarhum penulis, guru kita ni pun pernah cerita, pernah dengarkan hadis berkenaan 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Ta'ala, VIP di akhirat nanti. Antaranya imam yang adil, ya. Kemudian orang yang bila dia bersendirian, dia teringatkan Allah Ta'ala, dia akan menangis. Kemudian pemuda yang beribadah kepada Allah Ta'ala, orang yang merahsiakan amalan baik dia. Apa lagi? Orang yang digoda untuk melakukan maksiat, maka dia menolak, kan? Okey. Jadi pada hadis itu, pengajaran yang kita ambil ialah sebenarnya laluan untuk kita mencari redha Allah Ta'ala ni sangat luas. Ada banyak sangat cara, dan kita kena tally dengan kemampuan kita. Bagi orang yang berharta, dia kena insya-Allah lah disyorkan untuk dia memanfaatkan rezeki lebih yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Boleh dilihat kepada sirah para sahabat. Contohnya seperti Sayyidina Uthman, ya, Abdul Rahman bin Auf, ya. Antaranya kalau kita pergi buat umrah dekat Mekah, nanti boleh lihat ada lagi hasil-hasil wakaf mereka yang masih berterusan sampai hari. Okey. Jadi saya nak relatekan di sini bab yang puasa ni. Okey. Kita baru saja habis Ramadan, kan? Baru ni, kan? Apa antara amalan bulan Ramadan yang kita dapat didikan bulan Ramadan? Antaranya pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang taja iftar. Kalau kita jamu makan orang yang puasa, insya-Allah dengan rahmat Allah Ta'ala kita pun akan dapat pahala puasa tersebut. So didikan tersebut insya-Allah kita boleh teruskan sekarang ni. Nanti buat sedikit homework, cari siapa-siapa yang jenis rajin berpuasa ni. Mungkin sebahagian kita ni sangat sibuk ataupun dia kerja kuat, dia tak mampu nak melazimi puasa sunat dengan banyak, maka boleh dia cari usaha sikit, cari siapa-siapa yang memang kita tahu ni memang dia lazim puasa sunat, maka kita tajam dia punya puasa dia tu, buka puasa dia tu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala berpuasa tersebut. Okay, itu contoh yang boleh dibuat. Benda ni pun saya dah start terfikir dan saya dah start survey dalam kalangan kawan-kawan lah, sebab saya ada buat pengajian syariah di UKM. Adalah dalam kalangan junior-junior yang seustad ni yang tahu lah dalam kalangan mereka yang memang rajin berpuasa, kan. Okey, baik. Jadi untuk orang yang diberikan kelebihan harta ni, maka dia kena gunakan kelebihan harta dia tu untuk mencari redha Allah Ta'ala. Banyakkan sedekah, banyakkan tajaan, banyakkan bantuan dan seumpamanya. Okey, baik. Contoh yang lain, seorang pemimpin, contohnya pegawai daerah, bagaimana dia nak mengabdikan diri dia kepada Allah Ta'ala dalam konteks peranan dia tersebut? Antaranya ialah dia kena mengamalkan nilai integriti yang sangat jelas. Okey, amanah dalam melakukan kerja, menepati masa dan seumpamanya. Bagi dia sebagai pegawai daerah, nak tunjukkan diri sebagai seorang yang beragama, yang menghayati agama, bukannya dia kena sibuk berpakaian zahirnya nampak macam beragama, nak kena sibuk hafal banyak hadis, hafal ayat Al-Quran dan bersyarah di pejabat dia, tak. Bagi dia yang paling realistik, yang paling dekat dengan dia, dia laksanakan tugas dia dengan integriti dan melaksanakan fungsi dia sebagai pegawai daerah. Itu sebagai contoh. Okey. Janganlah pula nanti sebagai pegawai daerah masuk meeting lambat. Sebab apa? Duk sibuk dengan benda-benda lain. Okay. Jadi kena utamakan benda yang memang dia punya core work dia. Okay. Jadi daripada hadis tersebut tu juga, sebenarnya kalau dihuraikan memang banyak sangat orang kata laluan untuk kita sampai mencari redha Allah Ta'ala. Tetapi asasnya benda basic masih lagi kita kena buat. Okay, contohnya apa dia? Menuntut ilmu ni lebih baik daripada solat. Tapi kena faham, solat yang dimaksudkan itu ialah solat sunat. Nanti dia faham, dia kata tak payah semayang ni, kita main mengaji saja. Tak, salah. Yang dimaksudkan ialah solat fardu. Benda-benda yang basic kena buat. Rukun Islam yang 5 tu memang kena jaga. Syahadah, solat 5 waktu. Kemudian lagi puasa Ramadan, zakat dan haji yang bagi berkemampuan. Kemudian kabair, dosa-dosa besar yang jelas tu kena dielakkan, dijauhkan. Buat sempadan yang betul-betul jelas. Okey. Kalau dosa-dosa yang kecil ni, kalau tertewas, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Jadi di situ kita dah boleh bina satu platform basis yang asas kepada kita. Bila kita dah jaga benda-benda asas, maka benda lain kita boleh explore. Kalau kita ni jenis orang yang Allah Ta'ala lapangkan rezeki kepada kita, maka kita salurkan. Kalau kita jenis orang yang jenis mudah buat kerja-kerja sosial, maka kita turun ke lapangan bantu orang-orang lain. Okey. Dan contoh yang tadi tu, kalau sesiapa yang diuji dengan kesempitan hidup, contohnya rezeki tak berapa banyak, makan pun tak berapa mewah, okey, dan banyak lagi. Jadi dia boleh rebut peluang macam mana? Membanyakkan puasa sunat, okey, dan dia banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, teruskan. Okey. Dan mereka tidak akan membazirkan masa mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, salah satu nama hari kiamat apa dia? Yaumun Nadamah. Apa maksud dia? Hari penyesalan. Okay. Saya ada guna Instagram, tapi saya follow page-page zikir ataupun tazkirah dalam bahasa Arab yang dikendalikan oleh sekolah-sekolah kita. Jadi hari itu saya pernah ternampak salah satu sharing Instagram tersebut menunjukkan di akhirat nanti kan, kita akan ada rasa menyesal sebab dekat dunia ni kita masih lagi mengabaikan masa yang ada kat dunia ni. Itu antara hint yang telah diberikan kepada kita oleh orang-orang yang dah advance dari sudut makrifah mereka kepada kita. Sebab nanti, ingat dulu kita bincangkan entrance, pasport, tiket yang masuk dalam syurga ni adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Semua orang masuk dalam syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Namun nanti yang membezakan darjat di dalam syurga nanti adalah amalan masing-masing. Maka di situ nanti, di akhirat nanti, bila kita nampak orang yang ke atas kita tu, dia punya ganjaran tu lebih tinggi, maka kita rasa menyesal. Kenapa dulu ni kat dunia ni saya tak rebut peluang tersebut. Jadi itu bagaimana sekolah kita nak mengaitkan nama akhirat nanti, nama hari kiamat nanti ialah Yaumun Nadamah. Okey. Baik. Okey, insya-Allah itu berkenaan dengan hadis yang ke-6. Okey. Kita insya-Allah berapa? Saya tak pasti. 8:34 kan. Jadi ada masa lagi masa. Okey, jadi malam ni kita dah huraikan, kita bincangkan dua hadis. Pertama tentang bakti terhadap ibu bapa, yang kedua ialah elemen sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya punya filosofi saya, sekali kita duduk ni, marilah kita hadam betul-betul jangan kita rasa tamak nak cuba cover banyak tapi tak ada peluang untuk menghadap betul-betul dan keazaman dan beramal. Okay, jadi malam ni kita cuba faham intipati daripada hadis yang pertama ni, bakti terhadap ibu bapa. Jadi lepas kita keluar majlis ni, balik nanti lepas solat Isyak nanti, apa kita boleh put into action? Antaranya ialah teruskan berdoa untuk ibu bapa kita, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan tambah lagi lafaz wali-walidina, dengan niat cover semua mak ayah, tok wan, tok nek kita dan seterusnya. Lepas dia guna lafaz jamak. Okey, kemudian apa lagi? Kita mula bersedekah dengan tujuan, dengan niat pahala itu kepada mak ayah kita. Boleh start, contohnya sebulan boleh start dengan RM10 ke. Nanti bila dah stabil, boleh di-increasekan lagi. Okey, itu yang pertama, bakti terhadap ibu bapa. Yang hadis seterusnya ialah elemen sabar bila susah dan syukur bila senang. Yang ni bagi saya benda tiap hari kita akan alami benda ni. Kita akan alami benda ni, sabar dengan syukur ni. Selalu kita akan interaksi dengan benda ni. Tadi kita dah huraikan banyak antaranya berkenaan gunakan potensi masing-masing untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya nak try relate dengan benda-benda yang agak kontemporari dari segi perbincangan western penulis barat kan, contohnya membincangkan tentang sifat extrovert dengan introvert kan, ada kan perbincangan kan, ada jenis orang yang extrovert, ada jenis orang yang introvert.
Jadi biar benda tu berjalan secara natural flow, tak perlu kita nak push ke had macam mana ke. Tak boleh kita nak paksa orang yang introvert ni supaya jadi terlalu talkative. Okey. Jadi masing-masing boleh guna peluang kekuatan masing-masing. Contohnya orang yang extrovert, bagaimana benda tu dia boleh manfaatkan untuk dia mencari redha Allah Taala. Maka apa yang dia boleh buat ialah dia boleh istilah dia ialah ihdarus surur, menghadirkan kegembiraan kepada orang lain. Dengan kemampuan dia tu sebagai seorang extrovert ni, dia memang tak boleh duduk diam. Dia jumpa orang, dia akan sembang, dia akan cakap banyak. Jadi semasa dia bercakap tu, cuba pandu diri dia, hadirkan elemen bagi orang rasa gembira, cakap benda-benda yang baik dan hindarkan benda-benda yang tak elok. Maka dia boleh dapat banyak pahala. Dia masuk lift, dia jumpa orang, dia mula bagi salam, dia mula bertanya khabar, dia mula bawa elemen kegembiraan kepada orang lain. Okay, baik. Bagi orang yang introvert ni pula, saya tak tahu macam nak bagi contoh, tapi dia boleh manfaatkan apa-apa yang dia, kemampuan yang dia ada. Mungkin dia jenis panah enjin dia lambat panah. Dia jumpa orang pun dia tak senang nak mulakan perbualan. Maka carilah perkara-perkara lain yang boleh dia lakukan. Contohnya dia mendoakan orang lain secara rahsia. Walaupun dia diam, tak sembang banyak, tapi sebenarnya dengan kawan-kawan dia ni, dia selalu doakan kepada mereka. Okay. Sebab dalam hadis menyebutkan orang yang mendoakan orang lain di luar pengetahuan saudaranya, maka malaikat akan mengaminkan dan dia akan dapat benda yang sama. Itu dia. Okay, baik. Jadi insya-Allah untuk malam ini kita dah nak menghampiri waktu Isya. Jadi sekarang ni bahagian saya, portion saya dah kongsikan. Jadi sekarang ni mungkinlah untuk kita sama-sama bertukar idea ke, kalau ada masing-masing ada pengalaman masing-masing ke untuk dikongsikan, ataupun ada soalan yang nak dibincangkan, maka saya jemputlah insya-Allah. Macam mana okey ya? Kita baru habis bulan Ramadan. Had sabar tu macam mana? Had sabar Okey, sabar. Orang kata sabar, tapi kita manusia ni, kita ada Betul. ada emosi kita, ada limit kita kan. Jadi okey, apa had dia dekat mana, dan juga apa mungkin nasihat ataupun apa nama daripada hadis ataupun contoh Rasulullah yang okey, baik. Saya boleh respon kepada pertanyaan tadi. Kalau dari sudut kita sabar ini, okey. Kalau dari sudut qudwah yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita jika hal itu melibatkan hak Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala, maka Nabi kita tegas. Namun kalau hal-hal yang melibatkan peribadi, maka Nabi kita ada sifat pemaaf dan tolerance, dan tidak tegas sebagaimana yang dalam hal-hal yang melibatkan hukum Allah Ta'ala. Dalam hadis ini hadis yang kita tadi cakap sebelum ni, hadis yang ketiga, yang bagaimana orang Arab Badui itu dia tarik kain dekat Nabi kita kan, sampai Nabi dekat bekas kan, tapi Nabi kita tak terus instantly react dalam bentuk yang harsh yang sama juga. Okay. Jadi situ apa yang kita boleh ambil panduan ialah, kalau hal-hal yang melibatkan legal, benda-benda yang melibatkan undang-undang, peraturan, maruah semua tu, maka kita kena ada clear cut lah. Contohnya kalau orang pecah masuk rumah kita, tak boleh kita nak kata bersabar sabar, tak boleh. Kita kena ambil tindakan lah melalui saluran yang ada lah, yang selamat kan. Okay. Namun kalau hal-hal yang bersifat peribadi, contohnya orang asyik tu cuba nak macam mana bercakap tentang kita ke semua tu, kalau ada room untuk kita maafkan, maka kita boleh maafkan. Tapi kalau dari sudut sekarang ni pun, kalau fitnah tu terlalu meluas, kalau kita nak ambil tindakan yang untuk sivil kan, itu boleh diambil lah. Tapi panduannya ialah yang tadi itulah, kalau yang melibatkan hak-hak Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala, maka di situ kena ada ketegasan, kena ada clear cut. Contohnya Ustaz ada sebutkan sebelum ni, bagi mak ayah yang ada anak dara, takkan kita nak biar orang lelaki main bawa anak-anak kita naik motor semua tu kan, kata sabar, tak boleh. Kena jaga maruah anak-anak kita kan. Yang lain apa? Contoh yang sabar yang lain, contohnya apa dia?
mungkin orang berhutang dengan kita kan. Saya pernah terbaca orang buat lawak, dia kata macam mana nak bagi orang ingat kita, macam mana kita hutang dengan dia, mesti dia ingat kita, sebab dia nak tuntut hutang daripada kita kan. Okey, jadi mungkin contoh yang tu sebelum ni saya bagi juga contoh. Kalau kita nak sabar dengan berhadapan dengan orang yang berhutang dengan kita, kalau kita rasa hutang dia tu reasonable untuk kita convert kepada pemberian, maka bagilah, daripada kita tersiksa batin kan. Tiap-tiap bulan nak fikir bila dia nak bayar ni, tiap-tiap tahun nak fikir bila nak bayar ni kan. Tanya, saya pernah terbaca dan terdengar perkongsian orang-orang kan, sebenarnya sangat effort dah untuk menuntut hutang ni kan. Okay. Itu yang boleh saya kongsikan. Muslim-muslimat ada contoh yang lain ke? Boleh dikongsikan? Sabar. Dalam sudut yang lain, ayat Quran menyebutkan pahala orang-orang yang bersabar ini tidak ada hisab, tidak ada. Contohnya solat ni ganjarannya 27 kan, pahala kan. Masing-masing solat ada pahala masing-masing, tetapi ganjarannya 27. Lailatul Qadar disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi sabar ini tidak ada limit. Dan sabar ni juga kalau kita nak explore dengan lebih dalam, sabar ni ada banyak kategori. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan sabar nak jaga diri daripada buat maksiat. Ini lebih berat lah kalau kita nak bincangkan. Apa lagi? Sabar dalam menghadapi kerenah manusia. Dalam hadis menyebutkan ada dua situasi. Yang pertama, kalau siapa yang rasa dia kuat berhadapan dengan masyarakat, dia boleh berinteraksi. Dan apa jua yang dia hadapi dengan manusia tu, macam-macam kerenah, maka dia akan dapat pahala kerana dia sabar kan. Tetapi kalau siapa yang tak mampu, kalau dia nak mengasihkan diri, dia boleh buat. Okey, insya-Allah. Macam mana okey? Okey je kan?